wasiat Syekh Abdul Qadir atau ajarannya, nasihatnya kepada kita supaya minta pertolongan Allah. Baik, apa isi kandungan wasiat Syekh Abdul Qadir ini? Kata beliau, seandainya seorang hamba Allah mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, sekiranya kita ni menghadapi kesusahan dalam hidup, dan semua orang ada kesusahan sendiri. Kadang-kadang mata kita ni tertipu sikit, tengok orang ni senang dia. Kita tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita kecong situ. Tengok senang dia. Masing-masing ada masalah sendiri. Masing-masing ada kesusahan sendiri. Dan masing-masing ada kesenangan sendiri. Kadang-kadang kita nampak dia susah je, Allah naik taksi. Kita tak sedar kadang-kadang dia lebih senang dari kita dari segi kehidupan. Tak sakit kepala, kita sakit kepala. Pening kepala kadang-kadang. Dia nampak susah goyek taksi, tapi balik makan sedap, tidur lain molek-molek ada, tak mikir apa satu. Ada bahagian senang dia tu. Masing-masing ada bahagian senang dia, ada bahagian susah dia. Jadi kita kalau kita perhati keadaan manusia, kadang-kadang kita terkecong situ. Kecong tengok orang senang Allah, kita kadang timbul iri hati tengok atas kesenangan dia. Kita tak tahu bab susah dia tu. Tengok orang susah pula, Allah, kita tak apa nak dekat dia tengok susah. Kita tak tahu kadang-kadang dia lebih senang dari kita. Kecong. Masing-masing ada kadar dia. Tak kira lah manusia dalam kelompok mana pun, kelompok serendah-rendah kelompok manusia atau setinggi-tingginya, ada bahagian susah dia, ada bahagian masalahnya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, apabila seseorang hamba itu menghadapi kesusahan, kalau orang miskin susah dia, tak ada pitih lah. Orang miskin susah dia, tak ada makanan, tak ada pitih. Orang kaya je susah dia Serabu urusan tak selesai, serabu kebimbangan, takut dirampok, dicuri dan macam-macam. Susah bahagian tu pula. Masing-masing ada kodok susah dia, tapi susah betul tak susah, ada kepayahan masing-masing. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, sesiapa yang mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, baik, macam mana dia kena buat? Apa yang patut dia buat menurut pedoman Syekh Abdul Qadir? Pertama sekali, ia harus berusaha. Dia kena ikut jalan usaha. Ini adalah perjalanan kebanyakan manusia. Berusaha mengatasinya dengan daya dan upayanya sendiri. Maksudnya dia kena cari jalan untuk selesai. Kalau dia masalah miskin, tak ada duit, kena cari jalan, kena kerja supaya dapat hasil. Kalau dia sakit, dia kena cari jalan, cari obat, cari doktor supaya sembuh. Kena cari jalan. Itu pedoman pertama Syekh Abdul Qadir untuk menghadapi kepayahan. Berusaha mencari jalan untuk menyelesaikannya. Baik, jika tidak mampu mengatasi kesulitannya sendiri, baik, sekarang nak cakap nak berusaha tak selesai, tak nampak jalan juga, tak nampak jalan nak usaha. Baik, sekiranya dia tak nampak jalan nak berusaha, apa yang patut dia buat pula lepas tu? Baik, kata Syekh Abdul Qadir, hendaknya ia meminta pertolongan kepada sesamanya. Dia kena cari minta tolong dengan orang lain. Dia susah, Allah, hari ni dia ada keperluan, tak ada makanan nak makan, kelaparan, susah. Cari tengok tak ada dalam sipanan, cari kerja tak ada. Maka dia ada kenal kawan, tak ada orang sangat, pergilah jumpa kawan, minta lah pinjam dulu makanan sikit. Laporan hari ni tak ada nak makan, cari orang minta tolong selesai. Jadi kalau dia tak dapat nak selesai dengan sendiri, dia sakit, carilah ubat-ubatan dia boleh tahu, ada rumah ke Panadol ke, makan-makan dulu. Tapi sekiranya tak ada, tak nak selesai, tak mampu, sakit dia ni dia tak tahu cara nak selesai, cari orang, cari doktor, cari orang yang tahu tentang. Jadi langkah kedua kata Syekh Abdul Qadir, minta tolong dengan orang yang sesama dengan dia tu, yang ada kemahiran, yang ada kelebihan dalam bab tu, dan tidak salah, dan tidak berlawan dengan apa yang kita sebut dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak berlawan. Hanya kepada Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau. Jadi ayat ini tidak berlawan dengan usaha minta tolong dengan orang. Sebab apa? Kerana
ayat tadi bila digandingkan dengan ayat-ayat lain dapat difahami dengan baik bahawa wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan, adalah dari sudut hakikat sebenarnya, dari sudut keyakinannya bahawa tak ada tempat dah kita nak mohon pertolongan melainkan daripada Allah. Itu bab keyakinan, bab tauhid. Ada bab ikhtiar, ada ayat lain yang suruh, ada dalil lain yang suruh. Suruh berusaha, suruh berikhtiar, suruh cari jalan. Jadi ada dalil-dalil lain. Jadi kena faham serentak ni. Kalau kita faham sebahagian-sebahagian, kita akan jadi terbabah. Hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Susah mana-mana pun nak minta tolong orang. Kalau dia gagah tak apa. Dia gagah tak apa. Tak mau minta tolong orang, biar minta tolong Allah, nak berdoa je. Kau mana-mana pun tak kira. Kalau dia kuat semangat dan dia tak nyusahkan orang, ada dia lah. Tapi tak ramai orang yang gagah gitu. Tak ramai orang yang kuat seperti itu. Payah sikit mengawal kita ni. Jadi syarat membenarkan kita, bahkan menyuruh kita cari jalan. Antaranya minta tolong dengan sesama manusia, dan itu bukan berarti syirik, bukan berarti berlawan dengan ayat tadi, kerana dua perkara ini dua sudut yang berbeza. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, dari sudut i'tiqad keyakinannya bahawa tak ada tempat dah, tak ada dah yang boleh beri pertolongan melainkan kepada engkau ya Allah. Sebab itu hanya kepada engkau kami mohon pertolongan, tapi engkau juga yang menyuruh kami berusaha. Itu juga penting. Jadi yang menyuruh kita menyatakan hakikat ini, percaya hakikat ini, Allah juga. Yang suruh kita berusaha cari jalan, Allah Ta'ala juga, dari sumber yang sama. Jadi kena pegang molek. Ada orang kadang-kadang sini dah tepat ia babah sikit. Ia baca ayat ni atas topok tu je. Mulalah penafsiran dia keliru, kefahaman dia keliru, dan macam-macam lagi lah. Misalnya kepada pejabat, maksud pejabat ni pegawai lah. Ni bahasa Indonesia, pejabat. Maksudnya orang yang ada kuasa lah. Minta pertolongan dengan dia, dengan kuasa yang ada padanya itu, mudah-mudahan boleh bantu, boleh tolong. Kemudian hartawan, demikian juga kepada orang-orang yang berharta, minta tolong, mudah-mudahan dengan keupayaan hartanya itu dapat membantu. Dan penguasa lain, demikian juga orang yang ada kekuasaan, pemerintah yang sebagainya, minta tolong dengan dia, mudah-mudahan dengan kekuasaan yang diberikan Allah tu boleh ditolong, dan tidak salah dari segi ini. Atau tetangganya, jiran dia, minta tolong dengan jiran, kalau dekat sekali dengan kita, jiran kita lah. Tapi hari ni main pagar tak nampak mata ni payah juga. Jiran hari ni, rumah-rumah jiran hari ni pagar puh kepala. Tak kenal jiran. Masa-masa itu baik bagi balik petang, gelap tak nampak, tak jumpa. 10 tahun duduk tak kenal jiran kiri kanan. Ini budaya baru. Tapi Nabi beritahu salah satu daripada tanda-tanda kecil hari kiamat, rosaknya hubungan kejiranan. Itu ada dalam hadis. Rosak hubungan kejiranan. Jiran tak baik, tak tegur, tak kenal molek. Itu alamat antara alamat-alamat kecil dekatnya kiamat. Alamat-alamat kecil akhir zaman. Antaranya itu rosak hubungan kejiranan. Jika ia sakit, hendaknya pergi ke tabib. Itu Syekh Abdul Qadir terang kepada kita. Kalau dia sakit, pergilah cari tabib, doktor, untuk bantu merawat. Dan itu tidak berlawan dengan i'tiqad keyakinan. Apabila masih juga tidak berhasil, pertolongan terakhir yang diharapkan hendaknya kepada Khaliqnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang diatur oleh Syekh Qadir, bila dah nampak jalan dah, usaha ni dah nampak jalan, doktor pun akhir sekali balik asal lah. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaedah yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir dalam menghadapi kesulitan dan kepayahan. Cari jalan,
dan faham bahawa kita cari jalan ni diperintahkan Allah, diharuskan oleh syarak. Buat tadassur tu. Setelah terputus segala sebab, kita tak mati akal. Kerana masih ada tempat lagi. Iaitu tempat berparu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir. Inilah laluan yang dilalui oleh kebanyakan orang. Orang ramai lalu cara ni. Tapi ada cara yang lain yang dilalui oleh beberapa golongan yang tertentu saja. Ia terbalik. Tu waktu cerita lain. Nanti kita akan sambung balik huraian ini pada kuliah yang akan datang.